bagi acap kan. Acap lebih suka kepada bubur lambuk. Sebab apa? Sebab dia ada rasa yang tersendiri. Rasa lemak dia, lemak-lemak ikan, dengan rasa pedas dia, dengan rasa sayur dia yang memang ngam bagi acap. Lagi satu, dah jadi satu tradisi dalam keluarga acap sebenarnya. Kita akan berkumpul ramai-ramai untuk masak bubur lambuk tu. Kita akan didik yang kecil sampai ke yang besar untuk masak bubur lambuk tu bersama-sama, dan kita akan adilkan kepada semua lah. Sebab tu dia istimewa bagi acap, sebab dah ada kenangan bersama keluarga dalam bubur lambuk tu. Sebab tu acap lebih suka bubur lambuk sebenarnya. Suka kalau dekat Malaysia, I suka yang Teochew punya, which is a Chinese style. Tapi my sangat-sangat favourite is actually Thailand punya. Dia bubur ayam. Lepas tu atas dia macam ada lobak masin. Lepas tu dia akan ada kelabu sikit yang macam masam yang pedas. Lepas tu dia ikan putih. Lepas tu dia ikan masin. Macam-macam. So dia macam-macam bahan. Lepas tu macam kecubung tu dia makan. It's something like the Kelantanese punya, but it's more sour and spicy. Dalam banyak-banyak bubur, antara bubur yang saya minat adalah bubur nasi berlauk. Itu antara bubur yang sangat simple dan mudah dihidangkan. Lagi-lagi makan time panas-panas, itu memang sedap. Bubur ni juga merupakan makanan asas dengan pelbagai jenis aneka mengikut cita rasa kita. Tambahan pula, waktu saya tak sihat, waktu saya demam-demam, bubur ni jugalah pilihan hidangan saya untuk meningkatkan selera dan tenaga saya. Saya suka bubur lambuk. Kalau bulan puasa tu saya menunggu bubur lambuk tu. Sedap sebab banyak perisa kat dalam tu. Sebab bila saya makan bubur, dia punya tekstur tu kan lembut dan terus telan, tak payah fikir, dan sangat senang. Saya suka bubur. Kalau bubur yang dari segi dessert, saya suka bubur caca. Saya suka bubur yang manis-manis macam bubur kacang merah ataupun bubur pulut hitam. Tu semua tu benda-benda manis. Tapi bukan maksud sebab saya suka manis, tapi bila kita perlukan manis dalam hidup kita. So, saya rasa seronok bila saya makan bubur dan dessert yang cukup lengkap. Pandangan orang ramai berkenaan dengan aneka bubur. Ada yang kata boleh mengeratkan silaturahim kan, kita buat gotong royong, hasilkan bubur lambuk dan sebagainya. Banyaklah kenangan berkenaan dengan bubur ni, dan ini salah satu orang kata istimewa juga untuk saya hari ini kerana saya baru pertama kali mendengar berkenaan dengan bubur borobo daripada masyarakat Bugis khususnya. Saya hari ini bersama dengan Encik Muhammad Yusran Janamin, pemilik dapur Yus Jaizran. Apa khabar Cik Yus? Khabar baik. Okey, hari ini kita nak bercakap mengenai bubur borobo. Senafas borobo. Kalau bolehlah kan, secara ringkas borobo tu apa sebenarnya? Okey, sebenarnya borobo ni bubur berasal daripada kaum Bugis di Sulawesi Selatan. And then ni dihasilkan daripada dua item je. Yang main utama dia itu nasi dengan jagung. Soalnya biasanya jagung orang akan ingat dengan manisan. So ni kita serasa untuk savory. Savory. Kalau kita bercakap mengenai, selalunya ada manis-manisan kan, ada bahan-bahan yang banyak. Tapi ini adalah dua sahaja. Nasi dan juga jagung sahaja. Kenapa sebenarnya? Adakah ini untuk pemakaian untuk diet ke ataupun bagaimana pendekatan dia? Pendekatan dia ni adalah untuk pembuka selera. Soalnya macam orang demam kan. And then selalunya masyarakat Bugis akan buat borobo ni ketika saudara mara datang kat rumah kan, simple kan. So tak susah lah. Dia boleh kata secara ringkas untuk kita nak sediakan juga. Betul. Yus, jom kita tunjukkan kepada penonton bagaimana untuk kita nak menyediakan. Adakah bahan-bahan yang mungkin istimewa sikit hari ini kita nak kongsikan? Yang ni kita dah siap awal-awal. Kita dah campurkan nasi, jagung dengan ayam. So setelah dah masak, kita akan campurkan dengan bahan-bahan bawang besar. Saya pakai satu glove lah. Bawang putih, halia dengan lengkuas. Baik. Soalnya untuk bubur jarang orang letak lengkuas. Betul. So ni kita ada letak lengkuas. Dari segi rasa pedaskan dia. Kalau siapa yang gemarkan pedas tu boleh lebihkan lah. Betul. Tapi tadi Yus ada kongsikan dengan saya juga ada campuran yang saya rasa sangat unik. Sebab apa? Bukan sahaja bubur dan jagung, tapi dia ada juga orang kata cucur jagung ini. Dia orang panggil perkedel jagung lah. Perkedel jagung. Perkedel jagung. Kenapa Yus? Dia memang ngam ke dia memang dia ngam. Dia macam suami isteri dia lah. Suami isteri dia baru sedap. Gelap producer kita kat sana. Kalau kita dah campurkan dengan bergedel jagung ini, kita nak kena ada sosnya juga. Jadi konsep pemakanan dia adalah kita campurkan sekali. Macam tu Yus? Kita buat macam ni. Jom kita tunjukkan kepada penonton. Ni kita yang dah siap. Kita akan campurkan. Kita ada nampak juga dia punya lada sula dia dekat situ. And then sedapnya Yus. Bau dia pun sedap.
Yes, and then kita campurkan dengan bergedil. Satu mangkuk, satu bergedil je Okey, and then sedikit sambal ni pedas tau. Okey. Kalau siapa tak makan pedas tu letak sedikit sahajalah. Pakai boleh rasalah. Wow. Awak ada ni producer kat depan tu. Okey, jom Fatin nak rasa. Tadi Yus dah masukkan bergedil, ada dia punya buburnya, jagungnya juga kan. Ada sosnya juga. Kita nak rasalah bagaimana sebenarnya bubur borobo. Sedap nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia tak tahulah sebab Fatin orang sini, sebab borobo ni daripada banyaknya di Sabah di kan. Sabah, yes. Tapi dia lebih kurang bubur lambuk, tapi dia pedas. Dia pedas sebab dia ada campur dengan santan. Betul. Tapi sedap. Dia memang kalau kita hidang panas-panas tu Yus, memang kata sihat lah orang yang sakit ke kan. Siapa yang craving untuk bubur ni. Okey, selain daripada tu apa lagi yang orang kata disediakan daripada Yus? Okey, mostly kita untuk daripada dapur Yu Jazran kita banyak pada kuih-kuih Melayu. And then dengan kuih-kuih moden lah. Okey, kita ada seri muka. And then kita ada kuih-kuih macam angku, kuih Cina. Okey. Ada koci. And then okey, ni kuih apa ni Yus? Yang mana? Ni kuih angku. Angku dari mana sebenarnya? Daripada tu masyarakat Babanyunya. Oh, okey. Cantik dia punya tekstur dia Yus. Okey, dan kita ada juga kuih pandan layer cake. Wow. Dan yang ni kita punya signature tu cupcake. Ini cupcake? Yes, cupcake. Lah, saya ingat perhiasan Yus. Saya ingat dia dekor je dekat sini. Rupanya dia adalah cupcake. Macam-macam sekarang ni. Okey, Yus, bagaimana sebenarnya kan kalau ada penonton kita yang dah tak sabar nak rasa borobo ni, bubur ini dan juga nak buat pesanan ataupun untuk kuih-muih ni. Boleh je terus layari Instagram saya, Dapur Yu Jazran, ataupun Facebook saya, Yus Jazran, dan TikTok Yus Jazran. Senang sahaja kan. Kalau boleh dikongsikan juga, kita nak berbalik kepada borobo yang tadi tu, permintaannya kan selalu ada tak anak-anak kecil yang suka ataupun memang orang dewasa saja sebab dia ada kepedasan sikit kan? Yang ini sebenarnya kepedasan tu kita boleh atur dia sendiri. And then yang ni untuk menggalakkan kanak-kanak yang tak suka makan sayur. Oh ya ke? Sebab ada jagungnya. Dia ada jagung, dia ada lobak dengan kobis. Okey, baiklah. Kalau kita nak buat sedikit kelainan lah kan, kalau kita tak makan dengan kata bergedil jagung ni, kita nak letak bergedil yang daging tu, boleh atau tidak? Boleh juga. Boleh lah. Boleh juga. Itu dia macam konsep nak tambahkan rasa sahajalah. Sebab yang bergedil jagung ni memang asal dia daripada orang Bugis dekat Sabah. Sebab ada juga Bugis dekat Semenanjung. Betul. Tapi saya tak sure untuk diorang pernah makan. Pemakanan dia lah. Okey. Yus, di hujung kita punya borak-borak ni kan, kita nak bagi tahu jugalah bagaimana sebenarnya bubur ataupun borobo ini boleh terus pergi ada apa orang kata ilham untuk menyediakan. Adakah ini orang kata resepi turun-temurun? Yes, ini resepi turun-temurun daripada keluarga saya. And then yang ni saya cuba ketengahkanlah untuk supaya orang ramai lebih tahu, and then benda ni pun senang disediakan. Okey, lengkap perkongsian berkenaan dengan borobo hari ini. Kalau siapa yang suka kan, boleh pergi ke Dapur Yus Jazran untuk dapatkan banyak lagi menu-menu istimewa yang berasaskan bubur. Okey, baik penonton, terima kasih Yus. Kita nak bersama dengan Farin selepas ini, tapi sebelum tu kita nak kongsikan TikTok berkenaan dengan bubur. Jom kita saksikan. Hai guys, Assalamualaikum. So malam kita makan bubur nasi berlauk dekat stesen sebelah Shah Alam dekat Dina and Circle Restaurant. Korang tengoklah pilihan lauk dia sangat banyak. So korang pilih je nak makan lauk apa, diorang masakan on the spot panas-panas. Bubur nasi dihidangkan sekali dengan lauk bak asin. Inilah favourite lauk saya, daging goreng kunyit, paru masak pedas, cendong sos tiram. Lepas tu ada pula ikan bilis goreng cili padi, kangkung belacan, and makan bubur nasi wajib dia telur asin. Ya Allah, memang sedap. Ni memang pot favourite kita orang zaman study dulu. Dengan harga yang sangat berpatutan. And then kita orang makan ramai-ramai, syahdu gila sekejapan je dah licin. Okay, so korang kena cuba. Okay, you guys should try. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Yang enak-enak. Stesen berikutnya, Masjid Jamil.
Okey, pelbagai jenis bubur kami dah kongsikan bersama dengan anda dan ini adalah menu terakhir kita pada hari ini yang tak kurang menariknya bubur berlauk. Dengar macam biasa kan bubur lauk, tapi apakah lauk yang kita nak kongsikan pada hari ini dan juga apakah menu-menu lain yang menarik yang kita akan kongsikan. Baik, saya bersama dengan Natasha Syahira dari Mangkuk Tingkat Place. Okey, Natasha. Baik. Sebelum kita tunjukkan apa yang lauk-lauk kita nak buat, mungkin boleh kita lihat dulu apa yang ada di hadapan kita ni. Kalau kita tengok, ini adalah konsepnya lah. Mangkuk Tingkat Place. Ini jadi orang kata signature ataupun trademark kepada perniagaan Natasha. Dan di hadapan ini pelbagai menu berlauk, berbagai lauk yang kita dapat saksikan. Ada sardin, itik salai dan kemudian ada juga udang, telur asin dan sebagainya. Ini cukup menarik. Tetapi apa lauk yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah sambal paru. Betul, sambal Okey. paru. Jadi mungkin Natasha boleh kongsikan kita bagaimana nak buat sambal paru yang sedap untuk dipadankan bersama dengan bubur nasi ni. Okey, untuk sambal paru, ini paru yang kita bawa dah siap rebus dengan dah siap goreng. Untuk paru, rebus dia selalu kita rebus pakai asam keping. Lepas tu kita goreng kosong lah sebab nanti seasoning kita akan letak dekat dalam sambal. Okey, boleh saya tahu kenapa kita goreng tu rebus tu dengan asam keping? Petua katalah untuk lembutkan paru tu supaya bila kita makan tu dia tak liat. Dan mungkin juga ini mungkin agaknya bau pun dia tak, hilang hanyir dia lah. Betul. Okey, antara bahan lainnya? Okey, yang ini bawang yang kita dah iris, cili padi dengan serai. Yang ini bawang yang kita dah kisar, ni cili kisar lah macam biasa. Cili kisar kosong. Alright. Okey. Baik, kita lihat saja bagaimana kalau kita tengok minyak pun dah panas. Kita panaskan sikit lagi. Okey. Sambil-sambil kita nak buat sambal paru ni, mungkin boleh kongsikan jugalah. Natasha boleh kongsikan dengan kita bagaimana tercetusnya idea ataupun nama Mangkuk Tingkat ni, Mangkuk Tingkat Place ni. Sambil tu kita masak. Mangkuk Tingkat ni kita start pada tahun 2018. Waktu tu saya masih last year degree belajar. Jadi belajar apa? Kita belajar kulineri waktu diploma dan degree kita ambil management. Okey, memang asalnya bidang masakan memang bidang jugalah. Ni lah. Jadi waktu kita kulineri tu, saya memang dah cakap dengan family, saya nak berniaga sendiri. Okey. Jadi waktu cakap tu timbullah pasal bubur berlauk. Waktu tu memang tengah naik. Okey, jadi kita buat menu dan kita fikir apa yang sesuai makan dengan bubur berlauk ni supaya orang makan dia. Ada orang kata bubur ni makan dia tak rasa dia macam kenyang, tak rasa kenyang kan? Betul, dia macam tawar je kadang-kadang kan. Betul, yang ni bubur kita sendiri pun memang dah ada rasa. Kalau makan bubur kosong, kalau ambil kita punya bubur kosong tu dia memang dah ada rasa lah. Just kalau tambah ayam macam ni kan, ni ayam hancur kita. Dah sesuai dah kalau untuk baby. Okey, ini bermakna Natasha masuk ke dalam bidang perniagaan ni memang orang kata produk pertama ataupun menu pertama memang bubur. Memang bubur. Kenapa? Waktu tu tengah trending lah 2018. Waktu tu tengah naik dan kita buat pun okey. Tak lama lepas tu baru Mangkuk Tingkat Place tambah menu baru, nasi lemak. Nasi lemak tu pun semua resepi kita sendiri. Daripada sambal ke nasi semua. Okey, mungkin nak dijadikan inspirasi juga kepada para usahawan kecil di luar sana kan. Kalau kita lihat kabarnya macam Natasha awalnya dah perniagaan semakin baik dan kemudian nak buka kedai tapi timbul pula cabaran lain. Waktu kita berniaga, mula-mula kita start depan rumah. Mula-mula kita start depan rumah simple-simple, lepas tu kita cuba nak besarkan, nak luaskan, kita berniaga luar. Dan rezeki lebih, kita dapat kedai lah waktu tu. Tapi tak lama lepas tu, dalam 3 bulan. Sempat 3 bulan kita kena PKP. Diumumkan tak boleh dine in semualah. Itu cabaran kamu dah kemudian. Tapi PKP kedai terpaksa ditutup lah Terpaksa ditutup. Tapi perniagaan masih diteruskan waktu PKP tu. Nasib baik waktu kita mula-mula berniaga, kita memang dah biasakan post dekat Instagram apa semua. Jadi waktu PKP tu kita teruskan dengan online je lah. Online business. Kita hantar pakai runner, Lalamove macam tu dari rumah. Okey, dan pada keadaan sekarang ni, awak kata dah kembali meriah ni, macam mana permintaan? Kita keluar balik. Lepas dah okey balik, kita keluar balik. Meniaga sekarang ni dekat Desa Pandan, Kuala Lumpur. Baik, ini saya kena jelaskan kepada para penonton. Kalau kita tengok kan, memang namanya Mangkuk Tingkat Place. Saya sebelum bersama dengan anda, saya dah tanya kepada Natasha. Nanti orang ingat setiap kali bila dihantar tu diberi sekali mangkuk tingkat yang cantik ni. Ada bagi sekali
ke? Tak. Mangkuk tingkat ni modalnya besar. Mahal sekarang ni. Yang ini kita ambil nama mula-mula tu sebab kita nak dia general. So kita boleh tambah banyak produk kat dalam. Kalau kita buat bubur nasi berlauk, nanti orang ingat kita jual satu benda je. Okey, faham. Jadi kita ambil nama yang general. Waktu tu duduk-duduk fikir, ada collection benda ni. So kita naikkanlah mangkuk tingkat ni lagipun. Itu kita boleh dikatakan sebagai jenama kepada perniagaannya lah. Okey. Anak-anak muda sekarang ni tak tahu mangkuk tingkat ni. Betul. Jadi kita tunjukkan kepada mereka ini zaman nenek-nenek kita ni. Kalau betul-betul inilah dia. Kalau boleh tahan memang cukup lama. Tapi memang kosnya kalau sekarang ni memang agak mahal sikit lah. Tapi satu nama dan juga tarikan yang cukup unik lah. Okey, sambal paru kita akan siap sebentar saja lagi. Tapi kita nak kembali sambil-sambil tunjuk. Okey, yang ini menu apa ni? Yang itu bubur dengan sambal sardin dengan telur masin. Okey, yang di sebelah ni, cukup meriah ni. Kita ada telur puyuh, itik salai, ini kita punya special lah, sambal lobak asin. Wah, ini saya nak tanya pasal sambal lobak asin. Okey, ini saya tengok sambal lobak asin dan ini bersama dengan sambal udang petai. Betul. Maknanya ini semua ada di dalam menu-menu mangkuk tingkat place ni. Ada dalam menu dan customer sendiri boleh pilih dia nak letak apa dekat dalam bubur dia. Okey, dah kata apa tu kata boleh pilih kan? Boleh. Sebenarnya saya tahu ni saya punya ni. Betul. Okey, Abang Fahmi boleh pilih. Okey. Nak letak apa? Pasal katanya, specialty-nya ataupun keistimewaannya adalah lobak asin ni. Okey, cerita sikit pasal lobak asin ni. Sambal lobak asin ni, dia lambat sikit menu ni keluar daripada menu-menu lain. Ini menu daripada Mak Tasha. Okey. Dia yang ajarlah, dia suggest untuk letak ni dalam bubur. Okey, kalau kita tengok lobak asin ni bukan lobak asin kosong ni, dia macam ada macam sambal campur ni kita dah cili. masak dia lama atas api sebab kita tak nak orang sakit perut kan. Cili tu semua, bawang semua kita dah masak atas api. Ya, ni dah ada rasa. Okey, ni telur masin. Dia rasa tu ada sudu. Jangan cemburu. Tapi saya dah diberitahu oleh Tasha tadi sambal ni agak pedas. Pedas. Dia memang kalau siapa yang nak pedas memang akan ambil sambal lobak asin tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Betul. Okey, saya ambil yang sambal lah. Alhamdulillah saya boleh tahan pedas tu. Tengok saya ambil dia punya sambal je ni tau. Okey. Biasa orang tahu letak lobak asin kosong, tapi yang ini lobak asin yang dah dimasak. Memang istimewa, saya rasa kena rasa sendirilah. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia memang sedap. Lobak asin tu pun taklah, dia punya masin tu taklah macam terlalu masin sangat. Dia punya krap tu yang orang nak dalam bubur. Betul. Okey. Saya kejap lagi saya nak tambah sikit dengan sambal paru tu. Okey. Sambal paru kita dah pun siap. Okey. Tasha letak dulu kat depan Boleh silakan. Ini memang kita sediakan kosong untuk letak paru ni. Okey. Baik, saya rasa ramai dah mula terliur, ramai dah rasa nak mencari Natasha ni di mana mangkuk tingkat place ni bagaimana? Mangkuk tingkat place kita boleh datang di Sepandan, kita berniaga setiap Selasa sampai Ahad. Kita cuti setiap Isnin untuk waktu breakfast lah. Pukul 7 sampai 12. Nampak tak saya tak malu, saya terus je minta dekat ni. Okey. Bermakna sekarang ni dah ada premis? Ya, betul. Yang berlesen, yang berniaga tetap di situ. Yang berniaga tetap. Dan kalau nak order secara online pun boleh juga. Boleh, kita dekat IG Mangkuk Tingkat Place. Okey.